Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ini saya nak share asas menggunakan F-Boom ni lah. Sebelum tu saya nak check suara saya jap, dengar tak? Okay, suara dengar kan? Hari ni saya nak share pasal asas menggunakan F-Boom sebab ramai yang dah beli tapi dia tak berjaya lagi run F-Boom. Ini kita cuba belajar run dululah F-Boom ni. Ini interface F-Boom. Mula-mula sebelum kita beli tu kita akan dapat satu email. Email tu macam ni, nanti saya share dekat ni kan. Kita akan dapat dekat mesej saya share. Kita akan dapat email macam ni. Dekat chat ni saya ada share. Okay, kita dapat email macam ni. Ada tempat untuk kita download F-Boom dan ada tempat untuk kita minta kita punya lesen key. Okay, apa-apa kita minta kita download F-Boom. Bila dah download kita install, dia akan minta lesen key. Kita dah saya paste dekat ni kan, dekat komen. Biasanya bila kita beli F-Boom, kita akan dapat satu email ataupun WhatsApp untuk download F-Boom. Lepas tu ada support group Facebook, lepas tu ada tempat kita minta lesen key. Macam tu lebih kurang. Mula-mula kita akan download F-Boom, kita akan install, masukkan, lepas tu kita minta lesen key dekat support group. Dan ini lebih kurang lah ni. Ini permukaan F-Boom ni. Sekejap ini interface. Bila kita dah masuk lesen key, kita login, dia akan dapat macam ni lah lebih kurang. Ini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 F-Boom. Lesen kacau terus. Sekejap Okay, ini lebih kurang interface F-Boom. Bila kita dah login, ni saya ada 8 Facebook. Cara nak guna dia mudah je. Kita klik open ni. Encik Ridwan okey ke? Encik Ridwan okey ke? Okey, ini interface F-Boom lah bila kita dah login. Macam ni lebih kurang. Akaun ni saya ada 8 Facebook lah. Saya ada 8 Facebook yang run gunakan F-Boom ni. Cara nak guna dia mudah je. Lepas kita dah login Facebook, login F-Boom ni dia punya interface. Kita tekan ni, add account. Ni add account ni, kita akan tekan add account. Dia akan keluar benda ni, kita tulis satu, nama Facebook kita. Contohnya nama Facebook kita, Man. Kita letak Man. Sekejap. Delete Man. Lepas tu kita tekan add ni. Mula tekan add account, tekan Man, nama Facebook kita, misalnya nama Facebook kita Man, tulis Man, lepas tu kita tekan add. Ni asas dia, tekan add. Dia akan keluar Man. Ni Man lah satu ni. Yang ni Facebook ni saya dah ada, ni yang saya baru buat tadi. Lepas tu kita klik account Man ni, kita tekan open account. Mula kita add dulu, lepas tu baru kita open. Kita tekan open account.
Tak boleh. Not responding. Sekejap Dia akan keluar mind ni kan. Bila kita tekan mind, kita open account, dia akan keluar ni. Saya share screen. Dia akan keluar interface macam ni pula. Dia akan keluar interface macam ni lah. Dia keluar interface macam ni. Ada group list, post to group, sell to group, share post to group, auto inbox, auto add friend, auto join group. Ada semua fungsi dia lah. Tapi untuk permulaan kita biasa akan buat ni, post to group. Kita akan guna post to group. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni, kita guna post to group. Prefer kita nak tahu berapa banyak group yang kita ada. Bila kita bermain dengan zero cost marketing, kita biasanya memang kena post dengan secara banyak lah. Sebab zero cost ni memang kena post secara banyak. Sebab kita tak guna ads kan, kita tak boleh nak target orang. Kita memang bermain dengan volume. Jadi posting kita memang kena banyak. Kena banyak posting supaya prospek boleh nampak. Jadi first kita tengok dulu berapa group kita kan. Kita tekan group list. Group list ni kan, kita tekan extract group. Dia akan keluar semua sekali group yang kita pernah join. Dia akan correct lah semua. Tekan extract, dia tengah cari. Sekejap. Dia akan keluar semua group yang kita pernah join. Macam saya ada, ni semua group yang saya pernah join. Saya akan sikit. Ada 189 group saya dah join untuk buat iklan. Ada banyak 189. Ini group yang saya dah join. Tapi kalau kita tak pernah join mana-mana group, kalau kita tak pernah join, kita pergi ke auto join group yang ni. Auto join group ni, auto join group. Dia keluar macam ni, kita join group. Misalnya Cik Ridwan buat apa bisnes apa misalnya contoh kita buat kita nak kita cari keyword untuk rawang lah. Rawang. Sebab kita duduk kat rawang, kita nak cari keyword rawang. Lepas tu kita tekan ni, Facebook search ni. Dia akan correct semua grup-grup yang berada di rawang. Semua grup yang berada di rawang. Semua grup-grup rawang kan ni. Semua grup-grup rawang. Mana Tasik Puteri ni kat rawang. Semua grup-grup rawang. Dia cari semua grup rawang. Sebab kita search rawang kan. Ni auto join group Baru dia akan cari semua grup-grup rawang. Ni grup rawang dia cari kan. Dia masih cari lagi. Mana ni semua grup rawang Misalnya kita nak buat marketing kat rawang kita buat macam ni. Grup rawang ni, lepas tu kita tekan start. Bila kita tekan start ni, dia akan join satu-satu grup yang berada di rawang. Okay. Okay, dah habis kan? Ada lagi. Rawang ni banyak grup. Jadi dia tengah correct semua grup-grup Facebook yang kat rawang. Tengok. Penduduk Bukit Beruntung yang berhampiran lah. Dah habis kot? Okay, ni semua grup-grup rawang. Lepas tu kita tekan start je. Nanti dia akan join. Oh, ada lagi. Okay. Jadi first nak ingat kita tekan ni. Auto join group, lepas tu kita pilih kat mana kita nak buat iklan. Misalnya kat rawang, kita rawang, grup community ke, grup mana ke. Auto join group, lepas tu tulis keyword ni. Rawang, lepas tu tekan ni. Facebook search ni dia akan cari semua sekali. Ni bila dah cari semua grup-grup yang rawang ni, kita boleh start join. Tekan start ni. Tekan start ni dia akan join lah. Tekan start dia join. Dia akan join satu persatu.
Ini fail ni sebab ni grup ni grup tertutup. Jadi dia fail lah. Kalau grup yang tak gunakan ID semua, kita boleh join lah. Grup ni dia ada ID, jadi saya tak boleh nak masuk. Dia jadi fail lah. Dia akan join satu sampai habis. Macam tu. Dia akan join satu, tapi saya stop dulu lah. Maksudnya dia akan join semua grup rawang. Okay, stop. Lepas bila dah habis join, kita tengok semua dia dah join kan. Dah habis, kita pakai ni, group list pula. Kita pergi ke group list ni. Group list ni, kita tekan ni, extract group. Extract group. Mula tadi kita pakai auto join group kan. Auto join group, kita tulis rawang, kita tekan ni. Lepas tu kita tekan start, dia akan join. Dah habis siap, semua complete, semua kerja ni, mungkin sehari lah nak buat benda ni. Sebelum run F-Boom ni, mungkin sehari. Lepas tu esoknya kita buat, tekan group list ni. Group list ni kita tekan ni. Extract group. Maknanya dia akan keluarkan semua grup-grup yang berkaitan dengan rawang tu. Okey, ya Ridwan, apa dia? Ya Ridwan, nak tanya apa? Ya Ridwan, nak tanya apa? Boleh type? Ya? Okey kan, dapat kan? Mula-mula kita pakai auto join group ni. Group list kat F-Boom tak boleh nak extract. Interface ni dah masuk dah. Okey, kalau macam tu Ridwan kena uninstall balik, lepas tu download balik F-Boom. Itu versi lama tu, sebab tu dia tak boleh guna. Facebook dah tukar dia punya algorithm, jadi tak boleh nak extract dah. Ridwan guna F-Boom versi lama kot. Kena uninstall balik F-Boom, lepas tu download balik F-Boom versi baru. Versi baru 3.4. Kena pastikan 3.4. Sama je. Pergi kat email balik, download balik, sebab dalam tu kita dah tukar yang versi baru. Kalau tak boleh nak extract tu biasanya versi lama tak boleh nak extract sebab Facebook ni dia dah tukar algorithm dia. Facebook memang sentiasa tukar algorithm dia. Jadi kita memang sentiasa update program kita lah. Jadi kena uninstall, lepas tu kena download balik, install balik macam biasa. Guna key yang sama baru boleh. Kalau tak boleh tu maknanya versi lama. Tempat sama je download. Download kat Mega tu kan, email yang Mega tu kat situ. Extract group ni. Dia akan keluar lah, dia akan boleh lah. Kalau tak boleh tu memang versi lama. Sebab Facebook dah tukar algorithm dia. Bila kita extract group ni, dia akan keluar lah semua group yang kita join tu. Keluar semua group ni, dah kita boleh lah mulakan marketing kita. Saya biasa gunakan dengan F-Boom ni, saya paling banyak suka guna post to group. Post to group dengan auto inbox lah saya guna ni. Sebab ini antara cepat, paling cepat untuk nak dapatkan sale. Post to group dengan auto inbox. Paling cepat untuk kita dapatkan sale guna dua ni. Sale to group ni pun boleh juga guna, tapi ada group yang tak boleh menjual. Jadi bila kita buat ni banyak yang fail lah. Yang fail tu group pun tak boleh menjual. Tapi kita akan delete, kita akan save barulah. Saya tak suka, ada orang suka tengok produk dia. Saya tak suka sebab dia susah nak viral lah, sale to group ni. Kalau post to group ni dia senang sikit nak viral. Tapi boleh juga nak guna ni, tapi run je. Kita run je, tengok yang fail tu kita delete, lepas tu kita save buat baru. Save buat baru. Share post to group ni biasanya kalau kita ada page, kita buat satu posting kat page, lepas tu kita akan share lah posting tu dekat grup-grup. Ni. Kita akan share lah ke grup-grup. Ini pun saya ada buat juga. Tapi pastikan kita bukan admin grup tu. Tapi biasa saya paling suka post to group dengan auto inbox ni.
auto inbox friend lah. Tapi saya buat semua sekali sebenarnya. Saya buat semua sekali. Tapi banyak buat post to group dengan auto inbox. Ni auto add friend. Ni yang tadi auto join group. Auto write and comment. Okay. Auto inbox ni untuk kita nak message friend kita. Ya, auto inbox. Ni semua friend-friend Facebook kita. Saya ada friend ada 3,000 lebih. Ni semua friend-friend lah. Saya akan message personal lah kat diorang. Message personal. Diorang. Beritahu lah satu-satu. Tapi saya tak buat semua lah. Satu hari 30 orang. Lepas tu besok 30 orang. Besok 30 orang. Beritahu dia pasal business lah. Business kita tengok buat apa. Biasa saya suka guna tu lah. Okay. Yang ni post to group Saya biasa guna post to group lah. Post to group dengan auto inbox. Sekejap saya banyak guna post to group dan auto inbox. Cuma nak tahu, nak pastikan sebelum guna FBoom ni, kita kena faham Facebook punya algoritma. Kalau kita tak faham cara Facebook bekerja ni, algoritma dia, memang Facebook kita akan kena limit, kena block. Kita kena faham benda tu dulu. Sebelum kita buat benda tu, kita kena faham benda tu. Yang pertama, kita kena pastikan posting kita, ayat dia bukan ayat menjual. Kalau ayat menjual, memang kita akan kena limit kalau kita post banyak. Sebab Facebook nak kita buat FB ads. Jadi ayat tu tak boleh ayat menjual. Kalau macam mana nak elak ayat menjual, saya biasa menggunakan masalah, cerita masalah kat orang, storytelling ataupun testimoni. Benda tu semua bukan menjual. Yang menjual semua sebut harga tu boleh juga, tapi Facebook memang tak, dia akan limit. Kita memang akan kena limit kalau kita share banyak. Sebab kita nak share banyak kan, sampai 200 group sehari kan. Jadi kita memang tak boleh nak guna ayat menjual. Memang kita akan kena limit. Biasanya kena limit 24 jam. Lepas tu kalau kita buat lagi kena limit 3 hari. Jadi ayat tak boleh menjual. Biasa saya gunakan storytelling, masalah, testimoni. Saya banyak guna testimoni lah. Testimoni paling banyak close lah buat masa ni. Benda tu. Jadi kita akan share benda tu. Yang pertama, tak boleh menjual. Ingat, yang pertama tak boleh menjual sebab kita nak share banyak. Kalau menjual memang kena limit sebab Facebook nak kita buat FB ads. Pertama, tak boleh menjual. Kedua, tak boleh spam. Spam ni semua orang tak suka. Kita pun tak suka kalau kena spam. Kalau spam, tak boleh nak spam. Post benda yang sama ke banyak group lah, benda yang sama. Jadi macam mana kita nak elak tu? Kalau kita buat manual, kalau kita biasa buat manual, saya dulu sebelum saya kenal FBoom pun saya buat manual, memang kena limit. Kalau kita buat manual, sebab kita manual kita post benda yang sama ke grup-grup. Tapi dengan FBoom ni kita boleh buat spin tag. Spin tag dia macam ni lah dia bukan. Saya letak kat ni. Saya letak kat komen spin tag macam tu. Tak ayat macam tu lebih kurang. Tu ayat apa tu? Spin tag tu. Dia macam ni jap. Mana saya punya FBoom sudah hilang. Okey ni. Ayat ni. Contohnya, yang pertama tulis terima kasih, lepas tu baru copywriting kita. Lepas tu tutup spin tag lagi. Yang kedua, yang pertama Assalamualaikum, lepas tu spin tag kita, lepas tu tutup dengan terima kasih. Lepas tu yang kedua dia posting salam, copywriting kita, lepas tu tutup dengan spin tag lagi. Macam ni lah. Macam spin tag dekat saya buat kat komen tu. Terima kasih Zizi, thank. Maknanya dia tak post benda yang sama lah. Dia akan bertukar-tukar. Jadi tak nampak macam spam. Kalau kita nak post banyak, kita memang kena letak spin tag ni. Ayat pertama terima kasih, lepas tu Zizi, baru copywriting kita. Macam tu. Kita nak elak spam kan. Spam ni bukan copywriting je, gambar pun sama. Kalau gambar yang sama kita post berulang-ulang, misalnya hari ini kita pakai gambar tu, esok kita pakai gambar tu lagi, Facebook memang akan detect kita spam. Jadi hari ini kita pakai gambar tu, poster tu, lepas tu esok kita tukar poster lain pula. Tukar supaya Facebook tak detect kita spam. Copywriting pun sama. Hari ini kita pakai copywriting tu, esok pakai copywriting lain pula. Jadi yang pertama, tak boleh menjual kalau nak post banyak. Yang kedua, tak boleh nak spam. Spam kita kena guna benda lain lah. Setiap hari copywriting lain dan gambar lain. Tak boleh spam.
Yang ketiga, kena bersosial. Ini wajib. Bersosial memang wajib sebab Facebook ni media sosial kan. Kita memang kena bersosial. Bersosial. Sebelum kita nak share banyak grup ni, kita akan like, komen kawan kita. Kita buat satu posting lah, selamat pagi ke pagi terbaik. Selamat pagi, kita post satu post. Lepas tu kita like, lepas tu komen. Like dan komen, jangan like je. Dulu like okey, sekarang dah tak boleh dah. Like dengan komen. Buatlah 20 orang ke pagi-pagi kan. Buat like. Kalau kita tak sempat, macam saya ada 8 Facebook. Nak masuk 9 ni, setiap bulan saya buat satu, nak masuk 9 ni. Saya tak sempat, saya guna ni lah. Auto write comment ni ataupun auto engagement ke, saya guna benda tu. Untuk dia buat secara automatik lah. Sebab saya dah banyak Facebook, saya memang tak sempat. Saya guna Fboom juga untuk bersosial. Ada Fboom dia ada ni, ni. Fungsi ni. Saya guna ni. Yang tadi tu. Untuk bersosial. Jadi yang ni kan, kena yang ni, ni. Komen dan like. Tulis komen dan dia akan like lah. Macam tu. Jadi yang pertama, tak boleh menjual sebab dia nak post banyak. Kedua, jangan spam, tukar copywriting. Yang ketiga, kena bersosial sebab Facebook memang media sosial. Kalau kita buat Facebook semata-mata nak share ke grup, itu memang kena limit. Sebab dia kata Facebook akan detect kita buat untuk berniaga, bukan untuk bersosial. Memang kena limit. Lepas tu yang keempat, time setting. Time setting ni bergantung pada kita sendiri tahu akaun kita. Kalau kita aktif, kita boleh buat laju sikit. Kalau kita macam tak aktif, macam saya tak aktif kan, kurang komen sebab dah banyak 8 Facebook, saya tak sempat nak komen satu-satu semua. Jadi Facebook saya memang kurang aktif. Jadi saya post sejam 10 je biasanya. Sejam 10 je. Saya post sejam ke 10 grup. Tapi kalau kita aktif, kita boleh post banyak sekali laju. Misalnya saya nak live kan. Saya nak live ni pukul 9 kan. Sebelum tu saya aktif betul-betul, lepas tu saya akan post secara laju lah. Dalam sejam tu saya akan post laju sampai 90 grup. Tapi sebelum tu saya aktif dulu lah. Bila saya aktif, saya boleh post banyak, tak ada masalah. Itu satu keempat. Jadi kena ingat empat benda, okey. Pertama, kalau nak post banyak, jangan copywriting, jangan menjual. Kedua, jangan buat spam, hari-hari tukar copywriting dengan gambar. Ketiga, bersosial. Dan keempat, time setting tu. Time setting tu kat sini. Ni time setting. Kita boleh set lah. Kita boleh set time setting dia. Itu bergantung kepada Facebook kita. Kalau macam saya tak aktif, saya buat sebab bukan tak aktif, sebab dah banyak Facebook, saya tak boleh nak buat laju. Saya buat sejam 10 je. Tapi kalau saya nak macam ada seminar kan, saya nak betul-betul post dengan laju, saya akan bersosial lah. Bersosial dulu, baru saya akan buat laju. Setiap seminit satu lah. Seminit satu banyak, sejam ada 60 lah. Seminar kan sejam lebih kan, dia akan pergi ke 90 grup lah biasanya. Tak kena ban. Tapi saya kena aktif dulu biasanya. Kena ingat 4 benda tu sebelum kita run Fboom. Biasanya orang kena ban, kena limit, dia tak fahamkan 4 benda tu. Copywriting, tak menjual, tak spam, lepas tu tak bersosial, dan time setting dia. Time setting ni. Time setting. Ni 3 minit, ni 5 minit lah. Setiap 5 minit. Lepas tu kita letak lah. Dia macam dia akan rehat 10 minit selepas post 10. Kita share ke 10 grup, dia rehat 10 minit. Saya biasa letak 15 minit. Dan ni saya letak 250 ke 600. Maknanya setiap 10 minit satu. Lepas tu dia akan rehat 15 minit. Saya buat setiap 10 post dia rehat. Maknanya sejam 10 lah. Ini setting untuk saya. Tapi saya ada 8 Facebook tau. Maknanya setiap sejam tu akan keluar 80 iklan. Tapi kalau kita ada satu Facebook, tak ada masalah. Cuma kita kena aktif bersosial. Kalau kita nak post laju. Nak post laju sikit kan. Setiap 3 minit ke 5 minit ke, nak post laju sikit kan, kena aktif bersosial. Tak ada masalah. Saya pernah buat 60-90. Pergi setiap seminit. Setiap seminit post. Seminar kan. Buat seminar tu post setiap seminit. Share seminar tu ke grup-grup setiap seminit. Tapi sebelum tu kena bersosial. Lagi satu, sebelum kita run semua ni, contohnya sebelum ni
sebelum kita gunakan Fboom, kita tak pernah share ke grup. Kita tak pernah share ke grup sebelum kita gunakan Fboom. Tiba-tiba kita nak share ke 200 grup, memang akan terus kena limit 24 jam. Sebab sebelum ni kita tak pernah post ke grup kan. Tiba-tiba kita ada Fboom ni, kita buat terus 200. Memang kena limit 24 jam. Sebab Facebook akan rasa ada tindakan yang luar biasa. Dia akan tahu, tak ada tindakan luar biasa ni. Dia akan ban. Dia akan limitkan kita dan dia minta kita tukar password. Sebab dia ingat ada orang lain ambil alih Facebook kita. Dia ingat Facebook kita dah kena ambil alih lah. Sebab tiba-tiba kita buat benda tu kan. Sebelum ni kita tak pernah buat. Jadi macam mana? Kita buat pelan-pelan lah. Sehari 50. Hari ni 50. Esok naik 100. Lepas tu naik 200. Naik pelan-pelan. Tak apa. Pelan-pelan naik 30, 60, naik pelan-pelan. Supaya Facebook tak rasa yang kita ada orang lain ambil alih Facebook kita. Kalau tak, dia akan terus limitkan, dia akan hantar email ke kita suruh kita tukar password. Dia kata ada orang lain ambil alih Facebook kita. Sama juga auto inbox. Saya guna auto inbox ni. Kalau kita tak pernah inbox orang sebelum ni, tiba-tiba kita inbox ramai, memang terus kena block. Sebab dia kata orang lain ambil alih Facebook kita. Jadi kita buat sikit-sikit lah, 30. Bersosial wajib sebab Facebook ni memang tempat bersosial lah, nama pun media sosial lah, memang wajib. Like, first kita buat satu post sebelum tu kan. Buat satu post, lepas tu like dengan komen. Like komen ni ada fungsi like komen dalam Facebook. Saya pakai ni je. Ni, like dengan komen ni, komen dia. Ni like dan komen, maknanya saya letak ni 180, 3 minit, 180 saat, 3 minit. Maknanya setiap 3 minit, dia akan komen ni. Pakai ni je, dia akan komen lah. Tetap semangat, positif. Dia akan komen kat orang macam tu. Setiap 3 minit dia like, dia komen tu. Tak 3 minit dia like, dia komen tu. Sebab saya tak boleh nak jaga sebab dah banyak. Saya pakai je fungsi ni juga untuk ni. Sebab wajib. Sebab memang wajib kalau kita nak buat. Ni saya buat 20. Ni 10 post. Biasa saya buat 20. Macam tu 20. Setiap 3 minit dia like, komen. Ni memang wajib. Kalau kita makin aktif, makin banyak kita boleh post. Tapi kalau tak aktif pun tak ada masalah. Buat 20 macam saya, jadual saya lebih kurang macam ni lah. Pagi-pagi pukul 7, post 1, selamat pagi. Baca tak apa doa macam Najib Asadok buat kan. Kalau kita tengok page Najib Asadok, dia buat doa kan. Saya buat macam tu, post. Lepas tu saya akan guna benda ni. Komen dan like 20, setiap 3 minit dia akan komen. Tapi lambat lah pakai ni sebab setiap 3 minit. Boleh lah setiap 1 minit, 60 saat. Tapi masih lambat. Kalau buat manual lagi laju. Kalau kita boleh buat manual lagi laju sebenarnya. Sebab saya tak boleh nak buat manual sebab dah ada 8 Facebook. Saya terpaksa pakai ni juga. Tapi saya buat slow-slow lah. Saya buat 3 minit. Maknanya lepas sejam dia siap lah pukul 9, pukul 8 lebih saya datang balik. Pagi, biasa pagi pukul 7 saya buka Fboom. Saya buat satu posting doa, lepas tu saya buat benda ni. 20 saya biarkan. Saya buatlah kerja saya pagi tu. Lepas tu dalam pukul 8.30, pukul 9 tu saya sambung, saya terus pergi post to group. Post to group ataupun auto inbox ke, sell to group ke, share post to group pun, tapi saya pergi ni dulu biasanya. Saya pergi ni dulu, letak gambar, letak spin tag, spin tag, lepas tu tekan copywriting, lepas tu bawah ni spin tag sekali lagi. Ni link saya, biasanya bawah saya letak spin tag satu lagi. Biasanya atas ni Assalamualaikum semua, copywriting, link. Sebab ni saya jual software, ni link software. Lepas tu bawah ni terima kasih sekali lagi. Maknanya saya buat biasanya saya buat lebih kurang 30. Extract group saya buat 30 je. Saya buat 30 dulu. Saya buat 30. Yang ni semua saya delete manual je. Delete sampai 30 ke 40. Maknanya 3 jam lah. Saya buat, dah terlebih. Maknanya saya buat 30 grup ke. Maknanya dalam 3 jam lah. Saya buat 10, sejam 10 kan. Sebab akaun saya tak aktif kan. Sebab saya tak boleh nak jaga banyak. Saya buat sejam 10, maknanya kalau 30 tu 3 jam lah.
Maknanya pukul 11 siap lah. Pukul 11 siap, pagi-pagi pukul 7 saya buat auto comment. Sampai pukul 9 lah, ada automatic. Jadi pukul 9 saya datang balik, pukul 8 ke 9 saya datang balik, saya buat post to group ni 3 jam lah, 30 ke 30 group sejam satu. Maknanya lebih kurang pukul 11, 11, 12 siap lah. Biasa 11.30 macam tu siap dah. Saya buat benda lain pula, saya akan buat auto inbox pula. Saya buat benda lain pula. Macam tu lah saya buat. Tak apa saya buat post to group juga, tapi guna gambar lain, copywriting lain. Sebab saya tak boleh nak buat laju lah. Sebab saya memang tak aktif dekat media sosial Facebook ni. Sebab tu saya tak boleh nak buat laju. Macam Sifu Viral dia aktif, memang dia laju lah dia buat. Sebab dia memang aktif. Sebab saya memang tak aktif kat ni. Saya buat ni memang untuk iklan je lah. Saya sebenarnya aktif dekat WhatsApp lah sebenarnya. Saya memang banyak gunakan Wabus. Saya banyak close sale dengan Wabus lah. Jadi memang saya tak tengok Facebook, saya tengok WhatsApp je. Saya close sale kat WhatsApp. Lebih kurang macam tu lah. Boleh copy screen tag. Screen tag tu nanti saya share kat Encik Nazri. Kalau Encik Nazri nak, nanti saya share, okay? Saya hantar kat Encik Nazri nanti. Senang je saya buat. Pagi-pagi Assalamualaikum, salam semua tu. Lepas tu copywriting, lepas tu yang tu untuk Facebook ni. Sebab kita nak detect kita memang kita spam. Lepas tu jangan ada tindakan luar biasa sebab dia takut kita orang lain ambil alih Facebook kita. Misalnya kita tak pernah post tu group 200, tiba-tiba kita post hari pertama kita terus post 200, terus kena block, Facebook hantar email, so kita tukar password, dia kata orang lain ambil alih Facebook kita. Jadi kita buat sikit-sikit. Mungkin kalau kita nak selamat 30 ke, saya dulu 50, tapi 30 ke, lepas tu besok naik 60 ke, pelan-pelan. Lepas tu Facebook baru saya buat memang sebulan sekali. Saya buat sebulan sekali. Sebulan main dah ada 8 ni, nak masuk 9 bulan ni. Main dah lebih kurang 9 bulan kot. Itulah lebih kurang. Bertambah sebab saya pernah buat sekali banyak tapi tak boleh nak jaga. Sama juga sebab kita tak boleh nak aktif kan. Dia akan cepat kena block juga. Sebab first kita buat Facebook baru, seminggu tu kita kena aktif secara manual lah. Post secara manual semua. Jadi kalau kita saya buat sekali banyak, saya tak boleh nak buat benda tu. Jadi saya buat sebulan sekali je. Seminggu aktif, lepas tu minggu seterusnya baru saya run FBoom. Jadi sebulan kemampuan saya buat satu akaun baru je. Tapi tak apa, makin lama makin banyak. Makin banyak dan memang bila laju, sebab laju masuk bila dah 5 Facebook tu memang laju lah masuk sale. Bukan sale, orang PM. Sale tu saya close kat WhatsApp biasanya. Tengok cara kita close lah, tapi memang PM akan masuk laju lepas ada 5. Kalau saya buat kelas TikTok sebelum ni pun lepas ada 5, ada close lepas ada 5 Facebook lah. Yang seronok dia. Bukan dia akan setiap hari kita akan ada orang bertanya, jadi seronok. Kalau takkan macam slow kan. Kalau ada 5 Facebook tu setiap hari kita jadi seronok lah berniaga macam tu. Cuma kalau Encik Ridwan kan buat affiliate juga untuk FBoom ni. Kalau affiliate untuk FBoom ni, biasanya kita guna teknik kolam. Encik Nazri pun, kalau Encik Nazri recruit, biasanya kita guna teknik kolam. Kita buat grup WhatsApp. Ajak prospek masuk dalam grup WhatsApp tu, kita close dalam grup WhatsApp tu. Itu cara paling laju lah. Misalnya kalau Encik Ridwan pun ada bisnes lain sebelum ni, tak ada masalah. Guna je FBoom ni buat bisnes lain. Cuma untuk seminar, untuk nak close banyak software, kan Encik Ridwan dia buat software juga kan. Nak close banyak software, kita fokus 4 hari je. Kita biasanya seminar hari Sabtu kan. Khamis, Jumaat, Sabtu seminar, Ahad close sale, macam tu lebih kurang. Sabtu kita tarik orang masuk grup. First buat grup WhatsApp. Encik Ridwan buat grup WhatsApp. Lepas tu bagi ayat supaya orang masuk grup WhatsApp tu. Nanti saya boleh bagi ayat lah. Ayat rasa simple je ayat dia.
tarik masuk grup WhatsApp tu 2 hari. Khamis dengan Jumaat tarik orang masuk grup WhatsApp. Biasanya sehari boleh tarik, kalau pakai F-Boom ni sehari boleh tarik 9, tapi kalau pakai Wabus sehari boleh tarik dah 20 ke, banyak lah, 20 lah minimal kalau Wabus. Kalau F-Boom ni 9 biasanya, 9 orang. Walaupun post banyak, biasanya akan tarik 9 orang, 10 orang macam tu lah sehari. Kalau Wabus memang laju, tapi tak apa, boleh buat manual. Buat je hantar WhatsApp secara manual. Cik Ridwan hantar WhatsApp secara manual pun tak apa. Bermula dengan manual. Saya dulu pun bermula dengan manual juga. Lepas tu baru beli Wabus macam tu lah. Buat grup WhatsApp, seminar, misalnya minggu ni kita buat seminar teknik menjual di Facebook. Buatlah grup WhatsApp marketing Facebook. Lepas tu tarik orang, Khamis, Jumaat tu kita tarik orang. 2 hari tu kita tarik orang masuk grup WhatsApp tu. Kalau guna Wabus biasa boleh dapat 40 orang lah. 40 orang ke 50 orang. 50 lebih lah biasanya. Sampai Sabtu tu 50 lebih. Kita seminar biasanya malam, tak pun petang. Kita boleh tarik sampai 60 orang masuk grup WhatsApp tu lebih kurang. Kalau pakai Wabus. Kalau pakai F-Boom, 9 orang lah situ. Masuk grup WhatsApp, lepas tu dalam grup WhatsApp tu bagi link. Bagi link seminar, Cik Ridwan bagi link seminar. Nanti HQ akan cerita pasal Facebook. Lepas tu hujung tu HQ akan cerita sedikit pasal software. Nanti kalau ada orang berminat, dia akan tanya dalam grup WhatsApp tu. Kita close dalam tu lah. Dalam grup WhatsApp tu. Dia akan close lah dalam grup WhatsApp tu. Biasa hari Ahad kita close lah. Kita close lah biasanya. Untuk orang yang berminat, kita jawab hari Ahad lah. Biasanya kalau software ni, kalau kita buat part time, 4 hari cukup lah. Kita tak menjual, kita bagi orang seminar je. Dekat seminar tu HQ cerita pasal F-Boom dan kita bagi link. InsyaAllah boleh menjual lah F-Boom ni. Sebab F-Boom ni memang dia banyak bantu saya lah. Orang yang betul-betul buat marketing, sebelum ni saya buat manual. Bila saya jumpa F-Boom ni memang saya tak fikir banyak lah, memang terus beli. Kalau kita buat marketing secara manual, kita memang tahu penat. Saya dulu buat memang penat. Memang boleh close sale mudah lah sebab kita tolong dia. Biasanya kalau Encik Ridwan boleh buat teknik macam tu, 4 hari je bekerja. Dalam 4 hari tu dia boleh, sebab kita seminar bergantung pada jumlah orang lah yang join seminar tu untuk close sale. Tapi kalau tak close sale pun tak apa, orang yang tak beli tu insyaAllah dia akan beli biasanya. Untuk Encik Nazri, Wabus ni berkesan untuk sale, memang sangat berkesan bagi saya. Kuku buat, takaful buat, dia cara evergreen lah. Saya first dulu, sebelum ni saya jual barang elektrik, memang manager saya suruh WhatsApp 10 orang lah, 100 orang kenalan. Memang cara tradisional memang WhatsApp 100 orang. Jadi dulu buat manual lah, memang kita WhatsApp secara manual lah. Cuma sekarang ni pakai Wabus ni seronok lah, boleh pergi ke 500 orang kita WhatsApp sehari. Nak test ayat tu menjual ke tak, macam ni, kita pergi kat Facebook je. Pergi kat Facebook telefon kita punya Facebook, kita post. Kita post copywriting kita. Kalau ada keluar ayat selling something, kamu menjual sesuatu ke, itu kira ayat tu Facebook detect menjual lah. Pergi kat Facebook biasa je, Facebook telefon kita. Kalau Facebook telefon, kita try copywriting kita tu. Kalau dia kata menjual, itu kita kena edit lah. Biasanya saya, kalau copywriting tu memang biasa memang hard sale, memang Facebook detect menjual kalau copywriting menjual. Jadi saya biasanya guna storytelling, saya guna testimoni, saya guna masalah, itu memang tak ada masalah. Cerita pasal masalah, lepas tu last baru menjual. Kalau guna copywriting yang sebetulnya biasanya memang menjual. Kita kena rosakkan ayat lah biasanya, memang tak best lah. Itulah, tapi test kat handphone kan biasa kita post dia ada tulis kita menjual sesuatu ke, are you selling something ke, itu Facebook tengah perhatikan kita lah. Itu tanda awal Facebook tengah memperhatikan kita. Sebab kalau menjual memang tak boleh post banyak, dia akan limitkan. Sebab dia nak kita guna FB Ads kan, dia nak kita guna iklan berbayar kan. Jadi saya guna telefon je. Tapi saya biasa guna testimoni memang laju.
testimoni lah. Testimoni pun testimoni customer biasanya. Customer WhatsApp saya print screen. Lepas tu saya buat poster cantik sikit, letak testimoni tu. Saya guna testimoni lah biasanya. Kalau kita nak buat hard sale juga biasanya, ada kalanya kita nak buat hard sale juga, kita guna ni sell to group. Kalau nak guna post to group, satu iklan kita tak viral, dia akan tenggelam. Lepas tu memang limit, tak boleh pergi 200, tak boleh sehari. Kalau sell to group ni boleh lah. Sell to group ni dia tak ada masalah kita hard sale, boleh. Cuma kalau kita nak hard sale, kita nak pakai post to group juga, kita terpaksa lah rosakkan sikit perkataan tu. Biasanya perkataan yang Facebook detect menjual percuma, perkataan percuma. Jadi kita tukarlah ayat tu, kita buat space ke percuma, PERCUMAA tambah A double ke, terpaksa lah rosakkan perkataan tu sikit. Bonus BONUSS, letaklah S2, rosakkan perkataan sikit sebab tak nak kasih Facebook detect. Dia perkataan percuma, bonus, WhatsApp pun Facebook akan detect menjual perkataan WhatsApp. Ada apa lagi, saya pun dah tak ingat sebab saya dah lama tak buat copywriting menjual. Tapi perkataan macam tu biasanya dia detect menjual. Jadi terpaksalah rosakkan. Tapi kalau nak buat FBS tak boleh, memang tak lepas. FBS kena perkataan yang betul. Ini untuk zero cost marketing. Sebab zero cost kan kita nak post kebanyakan, nak bermain dengan volume. Kalau FBS tak boleh. FBS kena pakai perkataan yang betul. Untuk yang berbayar tak boleh guna teknik ni. Ini teknik zero cost je. Kalau Fboom tengah buat kerja, kita tak boleh buka. Bukan tak boleh buka, kita boleh buka. Tapi bila kita buat benda lain, Fboom pun buat benda lain, Facebook akan detect ada dua tempat sedang membuat aktiviti yang berbeza. Jadi memang dia akan limitkan, dia akan hantar email ke kita, suruh kita tukar password. Dia kata ada orang lain ambil alih Facebook kita. Memang masa Fboom tengah buat kerja, kita tak boleh, kita boleh buat, kita boleh guna, tapi cepatlah Facebook detect. Ada software, kita guna software, Facebook akan cepatlah detect. Jadi sebaiknya tak payah, tak perlu. Sebab memang Facebook akan hantar email, kata orang lain ambil alih Facebook kita sebab ada dua aktiviti, dan dia suruh kita tutup kita punya, dah akan hantar email, suruh kita tukar password kita. Jadi sebaiknya tak perlulah. Encik Ridwan okey ke? Okey, jadi kalau nak jual Encik Ridwan nak jual software pun tak ada masalah. Sebab 4 hari je fokus, 2 hari tarik orang. Kalau kita ada bisnes lain kan, macam kita ada bisnes lain, tak ada masalah jual software ni. Sebab kita fokus 4 hari je, 2 hari tarik orang. Kalau ada wabus pun tarik secara automatik, wabus buat kerja. Lepas tu seminar, yang mengajar tu pun HQ mengajar. Lepas mengajar, HQ cerita pasal software. Lepas tu kalau ada peserta yang berminat, dia akan tanya dalam WhatsApp group. Sebab HQ memang tak jual, dia akan suruh orang tu beli dengan kita. Dia akan tanya dalam WhatsApp group. Lepas tu hari Ahad tu cuba close sale lah, cuba jawab soalan. Macam 4 hari je bekerja kalau nak buat part time dengan ni pun, dengan jual software biasanya 4 hari je fokus. Melainkan kalau kita nak buat full time, jual secara terus, memang kena hari-hari lah. Kalau kita nak buat part time, 4 hari pun cukup, tak ada masalah. Hari lain kita gunalah Wabus, Fboom, buat kerja, buat running business kita. Sekejap saya nak baca ada soalan tak. Wabus untuk sale berkesan juga. Ni dah. Wabus untuk sale berkesan ke? Memang berkesan lah. Wabus bagi saya paling berkesan lah. Okey. Nak post iklan guna Wabus ni dia ikut zaman sebenarnya. Zaman sekarang ni tak boleh post gambar, tak boleh post copywriting panjang-panjang. Dulu boleh.
gambar kooperatif panjang, dulu boleh. Zaman sekarang kalau kita post macam tu, orang takkan baca. Blue tick je, blue tick pun tak. Bila ada gambar je, dia akan tahu itu iklan, orang hantar iklan. Jadi sekarang ni kooperatif pendek je. Biar kita biasa tak dapat SMS daripada Astro ke, pendek macam tu je. Tak pun KKM hantar kan. KKM sekarang ni PKP kan, KKM selalu hantar SMS kan. SMS pendek macam tu kan. Benda macam tu. Sekarang ni marketing guna WhatsApp sama dengan marketing guna SMS. Pendek macam tu. Pendek je. Macam ayat saya bagi dekat Cik Nazri untuk rekrut pun sebelum ni, pendek macam tu. Kalau dia komen nak, atau baru kita akan layan WhatsApp lah. Kita akan layan WhatsApp untuk ceritakan yang seterusnya. Tapi biasa pengenalan memang pendek macam tu. Sama sekarang kena pendek macam tu. Saya nak ajak orang pergi seminar pun, saya cakap bagi kooperatif pendek. Kalau Encik Nazri pernah dapat seminar daripada tim-tim saya pun biasa pendek, saya guna pendek. Saya bagi nasihat kat kuku pun pendek juga. Promosi apa benda, katil sekarang ni dia promosi katil kan. Promosi katil RM150 sebulan. Kalau berminat kata ya, macam tu je. Tapi diorang tak percaya, diorang tak gambar semua, memang slow lah. Last kali diorang buat juga benda macam tu. Memang banyak blue tick lah. Kalau tak gambar memang banyak blue tick. Jadi memang teknik pendek. Saya pendek juga. Kuku pun dia saya bagi nasihat yang sama lah. Sebab diorang guna gambar, guna copywriting lama. Memang kebanyakan blue tick lah. Bila saya cakap macam tu, pendek, promosi, kita bolkan katil RM150 sebulan, apa benda semua. Diorang try guna, ada orang tanya lah. Berapa tahun ada nak dapat sale, biasanya kita kena pandai close kat WhatsApp lah. Ada orang tanya lah. Tanya biasanya. Tanya. Nak close sale tu skill, memang skill individu lah biasanya. Semakin banyak orang tanya, semakin banyak kita tahu, semakin kita tahulah trik untuk close sale biasanya. Semakin banyak biasanya. Kalau nak buat sale dekat WhatsApp memang kena pendek macam tu. Biasanya macam tu lah. Untuk kalau untuk takaful pun macam biasanya kena pendek lah. Ayat pendek macam Astro. Kalau kita biasa dapat macam tu, okey. Dapat mesej KKM kan, kita cuba buat kooperatif pendek. Buat kooperatif pendek untuk wabus. Lepas tu ada call to action dia, suruh cakap nak. Macam saya bagi sebelum ni lah untuk rekrut. Kooperatif untuk rekrut tu memang masa ni menjadi sebab saya dah stop rekrut sebab tak boleh nak buat sebab dah ramai sangat dah. Nak bagi training tu dah tak larat dah. Saya dah stop rekrut buat masa ni sebab nak bagi training dulu. Tapi cara tu memang sangat-sangat jadi. Kalau tu pun sama juga kalau ni. Nanti saya akan cuba karang lah untuk takaful. Nanti saya akan cuba karang untuk takaful. Nanti saya akan pass kat siapa Kat Cik Izzah boleh kot. Saya akan cuba karang pendek ayat untuk takaful. Saya pass ke Cik Izzah. Cik Nazri cuba guna ayat tu. Cik Nazri cuba guna ayat tu, guna wabus ayat macam tu. Cuba guna ayat macam tu. Saya akan cuba buat kooperatif pendek lah. Boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Memang kalau boleh memang saya nak kasih semua orang berjaya lah buat bisnes dengan secara automatik ni. Sebab kita memang nak automatikkan kan kalau boleh. Cuma ada masanya memang kena WhatsApp lah dengan customer. Saya akan cuba bantu lah nanti. Saya akan cuba bantu. Kalau saya larat memang saya akan bantu lah kalau saya larat. Ridwan tanya contoh ayat. Ni contoh ayat untuk seminar kan. Misalnya Ridwan jual software kan untuk seminar, nanti saya akan pass ayat. Saya akan pass contoh ayat dekat Cik Ridwan. Nanti saya akan WhatsApp lah. Ayat pendek je. Bila dia cakap, sebab saya pakai wabus memang senang. Cik Ridwan, kalau Cik Ridwan bila ada wabus memang kena buat manual lah. Bila diorang kata ya, Cik Ridwan balas secara automatik secara manual lah. Saya FBoom yang buat biasanya.
Dia akan hantar kat orang, lepas tu bila orang kata ya, dia akan balas. Lepas tu dia akan masuk dalam grup WhatsApp saya. Tapi kalau Encik Ridwan kena buat manual, tak ada masalah. Manual pun okey. Sebab saya sebelum ni pun buat manual. Saya buat manual. Cuma manual tu kita nak buat spin tag tak boleh. Cuma kalau Wabus kita boleh buat spin tag. Setiap orang dia akan hantar ayat berbeza. Cuma kalau kita tak buat spin tag, kita hantar 30 orang lah sehari biasanya. 30 orang sebab takut nak kena block kan. Sebab nanti WhatsApp nampak kita spam orang. Sebab kita hantar benda yang sama berulang-ulang. Dia akan nampak kita spam dan dia akan limit kan. Oh, Wabus dah beli. Kalau Wabus dah beli memang InsyaAllah lah. Kalau Cik Ridwan dah beli Wabus, follow je teknik saya. InsyaAllah setiap minggu boleh dapat sale banyak. Betul. 4 hari je. Hari lain buat benda lain pun tak ada masalah. Buat sale Cik Ridwan pun tak ada masalah. Cuma 4 hari ni fokus untuk tarik orang pergi seminar. Tarik orang untuk pergi seminar, insyaAllah lah boleh buat sale. Paling cepat seminar lah. Sebab kita tolong orang bagi ilmu marketing. Dan biasanya orang akan minat lah. Sebab kalau orang betul-betul buat secara manual, dia akan penat. Saya pun dulu penat, WhatsApp pun penat. Saya paling penat nak PM lah. Sebab PM ni memang cara evergreen. PM orang dengan WhatsApp ni. Manager saya dulu suruh hantar sehari 100 orang. Memang kita penat lah. Penat. Lepas tu itu baru WhatsApp. Lepas tu Facebook, manager saya dulu suruh hantar 3 jam sekali. 3 jam hantar 10 grup. Lepas tu asyik tengok jam ni lah. 3 jam hantar 10 grup. 3 jam lagi hantar 10. Oh, memang penat. Memang penat. Lepas tu bila saya dah guna software ni, dia memang selesaikan. Biasanya kalau orang yang buat marketing betul-betul, dia memang akan penat. Tapi kalau Cik Ridwan nak buat ni, fokus ni je lah. Fokus 4 hari je biasanya. Kalau ada software Wabus pun, saya tak jaga telefon dah pun. Saya buat benda lain lah. Saya semua automatik dah. Cuma hari Ahad tu je lah. Saya fokus hari Ahad lah. Hari lain saya bagi training kat orang lah biasanya. Supaya dia boleh run F-Boom dia, supaya diorang pun boleh automatik. Automatik biasanya. Okay. Encik Nazri nanti saya cuba karang ayat untuk taraful. Sekejap kena tulis, saya takut lupa. Encik Ridwan nanti saya ni, tak lupa. Encik Nazri saya cuba karang copywriting untuk takaful. Encik Ridwan nanti saya pas hari Khamis lah. Saya pas Encik Ridwan hari Khamis lah copywriting untuk tarik orang pergi seminar. Encik Ridwan betul. Apa-apa boleh WhatsApp saya terus lah. WhatsApp saya terus. Sekejap Okay, Wabus ni bagi saya kalau kita boleh guna F-Boom, Wabus ni lagi senang sebab algoritma WhatsApp tak macam F-Boom. F-Boom ni memang leceh lah. Wabus ni kita pakai WhatsApp kan, memang dia lagi mudah daripada ni lah. Kalau nak cepat dapat sale, nak cepat dapat rekrut ke, saya memang cadangkan Wabus. Walaupun cara dia cara tradisional, hantar satu ni saya belajar cara ni dulu masa saya jual barang elektrik dulu, online barang elektrik, memang hantar 100 orang sehari. Tapi bila pakai Wabus ni saya hantar 500 orang lah sehari. Tapi cara ni memang betul lah, saya memang cara ini cara terpantas lah untuk dapat sale. Memang tak dinafikan. Tapi memang betul lah kata manager saya dulu, memang ni cara terpantas untuk dapat sale. Saya buat bisnes lain pun saya guna cara ni, memang cara terpantas. Saya ajar cara ni dekat Kuku pun, Kuku memang dia sale ni sebenarnya bergantung pada cara kita nak close, tapi memang dapat PM dengan cara yang pantas. Buat orang nak tanya lah. Nak close tu biasanya saya setiap kali masuk bisnes baru, saya nak belajar close 2 bulan juga. Tapi nak belajar teknik close tu 2 bulan. Tapi biasanya orang akan PM lah, hari-hari orang akan tanya lah bila kita buat cara ni. Bagi saya Wabus ni gunakan WhatsApp ni memang cara yang
terpantas lah nak dapatkan tu. Cuma step dia nak run dia ni, alah, ada tak bagus ni. Sekejap saya cuba, saya tengok ada tak bagus ni, saya share screen. Wabus. Okay, ni wabus. Bukan. Ni wabus. Okay, ni wabus. Ni wabus. Ni nombor saya ni nombor telefon saya. Biasa saya guna ni yang WhatsApp Blaster ni. Ni group Blaster. Ni get chat. Ni kira nak tarik orang, kira nak correct semua orang yang pernah WhatsApp kita lah. Tarik semua orang yang ada dalam, kita save nombor dia dalam telefon kita. Ini nak tarik semua orang yang pernah WhatsApp dengan kita. Kanan. Nak tarik orang semua yang WhatsApp dengan kita biasanya. Ni semua orang yang pernah WhatsApp dengan saya lah ni. Dia akan tarik semua nombor yang pernah WhatsApp dengan saya. Ni. Ini get group. Dia akan cari semua group yang ada dalam telefon kita. Ni semua group yang ada dalam telefon kita. Ni semua group-group yang ada dalam telefon saya lah. Ini auto reply. Okay, saya buat marketing, biasanya saya guna get chat ni. Kalau saya nak hantar sehingga 1,000 orang sehari, saya guna get chat. Nak follow up lah untuk orang-orang yang pernah message dengan saya guna get chat. Tapi untuk permulaan, saya dulu awal-awal saya guna get group. Ni group yang saya join. Dulu tak adalah banyak macam ni. Sikit je. Ni semua banyak ni semua sekarang je. Tanya ni saya training kuku kan. Adalah grup kuku dah buat. Dia letak saya dalam tu. Macam tu. Saya guna ni grup-grup dalam ni. Contohnya grup ni kan. Grup affiliate ni. Saya tekan ni. Saya get ni. Get member. Dia akan keluar semua ahli-ahli dalam grup tu. Ada 248 orang. Ni semua nombor telefon orang daripada dalam grup ni. WhatsApp grup ni. Ada ni, saya akan save. Saya save nama dia. Saya letak satu je lah. Satu saya save. Save. Lepas tu, saya akan terus blast. Blast. Saya load balik. Tadi satu kan ni kan, saya save kan. Open. Dia masuk kat sini. Ini untuk blast. Saya guna tag only. Biasa orang akan hantar gambar ke video ke file kan. Ini dulu boleh. Tapi sekarang ni orang memang tak baca. Blue tick je. Kita hantar ringkas je macam ni. Ini setiap 90 saat. 90 saat dia akan hantar. Maknanya seminit lebih ke 180 saat. Dia akan pilih secara random lah dalam time ni. Dia akan hantar. Lepas tu dia akan rehat 5 minit. Selepas dia hantar 10. Macam tu lah. Dia akan rehat 10 minit. Ini bergantung seberapa aktif kita dekat WhatsApp. Kalau kita biasa hantar orang banyak, kita boleh lajukan. Kalau kita tak biasa, kita boleh slowkan tak 3 minit ke. Kita letak 250 ke, 300 ke, 3 minit ke 180 kan. 3 minit hantar satu, 3 minit hantar satu, 3 minit ke 5 minit. 3 minit ke 5 minit. Ni 3 minit ke 5 minit dan tak hantar. Copywriting sama macam F-Boom juga. Tag, salam. Assalamualaikum. Satu. Salam. Buatlah screen tag banyak. Maknanya orang pertama dia akan hantar salam. Lepas tu assalamualaikum. Lepas tu salam. Dia akan gila-gila lah.
macam tu. Tapi ini kalau kita nak hantar salam, saya tersilap. Saya tak guna salam. Nak guna boleh juga. Saya selalu strike terus je. Saya guna macam ni. Saya akan terus guna promosi. Kata promosi. Lepas tu terkini. Saya akan guna macam tu je. Terus buat iklan pendek je. Promosi. Mana orang pertama dia akan hantar promosi, orang kedua dia akan hantar promosi terkini pula. Orang ketiga dia akan hantar main lain lah. Promosi semasa, macam tu lah. Dia akan tukar. Lepas tu terus dia terus biasanya pendek je lah. Kalau katil, tulis je katil ke Astro ke Astro dengan channel ke. Tulis biasanya saya letak 3-4 baris je. Dengan contohlah, saya bagi contoh. Kan betul? Berminat, komen, ya. Macam tu. Pendek je biasanya. Promosi apa benda semua. Lepas tu straight to the point. 300 channel dengan 30 berminat, komen ya. Macam tu je, pendek. Cara macam ni orang akan baca. Tapi zaman ni lah, sebab zaman sentiasa berubah, generasi akan sentiasa lain, generasi akan datang. Biasanya diorang suka Shopee, Lazada semualah. Generasi akan datang dia akan jadi generasi Shopee, Lazada. Jadi kita kena masuk Shopee dengan Lazada juga lah. Kena letak link Shopee dengan Lazada jugalah akan datang. Tapi buat masa ni kita buat macam ni. Jangan letak link yang tak apa. Bagi macam ni je. Bila dia kata ya, baru kita akan cerita dengan dia promosi. Tapi bila saya biasanya guna auto reply. Bila dia kata ya, saya tulis hal ni. Add. Ya, saya memang guna funnel, betul-betul funnel lah. Kalau dia cakap ya, dia akan masuk dalam grup WhatsApp. Sebab saya akan close dalam grup WhatsApp lah. Close secara berjemaah. Close semua sekali dalam grup WhatsApp. Mesej, misalnya ya. Tapi bukan buat kat sini tau. Buat kat sini. Add ni. Bila add ni, dia akan keluar satu interface. Macam ni yang lebih kurang. Letak ya. Bila dia balas ya, tulis tak apa benda. Terima kasih kerana respon dengan baik. Saya biasa cakap macam tu je. Boleh join, letak link grup WhatsApp. Biasa saya buat macam tu lah. Link grup ni, letak link tu. Nanti dia akan join grup ni. Biasa kalau Encik Ridwan ke, Encik Nazri ke yang pernah join seminar, biasanya macam tu lah. Tim saya akan buat macam ni lah biasanya. Dia akan letak link, dia akan masuk biasanya. Kalau dapat tu, dapat mesej daripada tim saya, biasa saya memang ajar buat cara yang macam ni lah. Simple dah, ya dia akan masuk tu. Saya biasa close secara berjemaah. Close secara banyak lah, sekali close banyak lah. Sebab tu saya, ini teknik ni, diorang kata teknik kolam, funnel dan kolam. Teknik ni, dulu si Fubat yang ajarkan, tapi saya tak faham dulu. Saya pergi kelas dia dulu, memang saya tak faham. Lepas saya join Solvi ni, baru saya faham lah. Kan Solvi akan ada buat seminar setiap Sabtu kan. Lepas seminar tu dia akan cerita pasal software F-Boom kapan. Saya dari seminar tu saya belajar. Seminar setiap Sabtu tu saya belajar dan saya cuba amalkan lah. Tarik orang masuk dalam WhatsApp group. Sebelum ni saya tarik orang masuk dalam Telegram. Tapi Telegram macam slow sikit, kerana saya tarik masuk dalam WhatsApp group. Lepas tu saya biasa close secara berjemaah.
Saya tutup, saya je boleh komen dalam WhatsApp group tu, saya je boleh komen. Lepas tu bila dah last baru saya buka, saya dah terangkan semua, baru saya buka untuk orang lain komen. Yang berminat biasanya akan close, yang tak berminat dia akan pergi daripada group tu. Biasanya dia lebih kurang 20%. Kalau dalam tu ada 60 orang, biasanya 20% je lah yang akan close waktu tu kalau dalam group tu. Biasa 20. Tapi yang lain tu, selagi mana dia tak pergi daripada group kita, dia sebenarnya berminat. Cuma dia mungkin waktu tu dia tak ada modal lagi ke nak beli produk kita, macam tu lah. Selagi mana dia tak pergi daripada group kita, dia sebenarnya berminat, cuma dia tak tu lagi, tak bersedia untuk beli lagi. Lebih kurang macam tu lah. Saya macam saya biasanya tarik masuk dalam WhatsApp group. Memang saya gunakan cara macam tu. Nampak macam susah, tapi bila saya dah cuba, makin lama kita makin mahir tau. Makin kita cuba makin mahir, makin kita cuba makin mahir. Jadi makin lama makin seronok lah. Sebab saya guna untuk rekrut pun, saya guna untuk rekrut sebab saya dah lama tak menjual pun. Tapi kalau saya guna cara ni, tarik orang masuk dalam WhatsApp group, lepas tu saya rekrut, sehari boleh dapat banyak lah, 20 ke 40 biasanya. Boleh dapat sebanyak itu. Walaupun group tu ada 60 orang, biasanya saya bagi ayat macam Encik Nazri lah itu, saya bagi ayat tu je. Dalam group itu pun ada 60 lebih je. 60 lebih orang je, boleh lebih separuh join. Cuma nak train dia susah. Saya ambil masa nak train lah sebab dia dah jadi macam pelbagai orang kan. Jadi nak train, kena train seorang-seorang. Train tak boleh nak train berjemaah lah. Tapi biasanya cara macam tu lah saya guna untuk close. Kalau kita dah ada, kita join group WhatsApp ni sebab kita nak ni je. Satu nombor yang join banyak pun tak apa. Tak ada masalah. Jangan kita dapat database ni, kita save. Sebab nanti bila dah save, nombor baru tu kita load je lah. Load je. Tadi kita save kat mana lah? Ada satu. Nombor WhatsApp lain pun kita ambil lah satu ni. Saya ambil group WhatsApp tu nak dapat nombor je. Nombor untuk hantar WhatsApp je. Cuma jangan sekali banyak lah. Dia ada dua benda kat WhatsApp ni kita kena faham yang menyebabkan kita kena block. Satu, spam. Kalau kita spam memang kita kena block. Jadi kita kena pakai spin tag ni lah. Spin tag ni. Yang kedua, 10 orang buat report kat kita dalam masa sejam. Jadi ayat kita memang kena ayat baik lah. Biasanya saya akan komen ya, atau saya suruh buat senyum lah. Senyum, tanda sokongan. Saya tambah macam tu. Biasanya akan ada juga orang buat senyum ni. Bila orang buat senyum ni, biasanya saya akan bagi hadiah lah. E-book ke apa, hadiah. Bila orang balas senyum, saya auto reply juga. Auto reply senyum. Mana senyum? Senyum. Auto reply, letaklah hadiah ke apa. Boleh letak hadiah. Boleh letak macam-macam. Letaklah e-book ke, saya letak software trial ke. Sebab saya jual software, saya letak software trial. Saya e-book marketing biasanya. Kalau takaful pun boleh juga, e-book pasal kesihatan. Tak ada masalah, sama je. Kalau diorang ni kita bagilah hadiah kat diorang sebab dia senyum. Nanti lain kali kita nak blast sekali lagi, diorang sukalah, diorang tak adalah. Tu sebab kita akan blast dia sekali lagi nanti. Kita akan follow up sikit lagi. Kalau dia dapat hadiah kali pertama, kita buat sekali, tak ada masalah lah. Cuma nombor baru, kita kena macam mana nombor baru kena ada perbincangan lah. Jangan kita beli nombor baru terus, kita WhatsApp orang, ada perbincangan, ada join group, ada aktiviti. Jangan terus join group baru terus buat, itu memang ada masalah.
Memang WhatsApp tahulah kita buat benda tu semata nak spam orang. Walaupun ayat kita tak spam, dia akan kata kita spam orang. Macam itulah. Join WhatsApp group biasanya nak dapat database je. Database tu je. Macam saya group. Uh, saya ambil nombor telefon je. Saya WhatsApp pun WhatsApp simple je supaya orang tak tu sangat. Grup WhatsApp banyak ni kebanyakannya dapat daripada ni lah. Ridwan dapat daripada Facebook. Saya join kelas. Bila saya join kelas, lepas kelas biasanya orang akan buat grup WhatsApp untuk kita berbincang sama ahli. Biasa saya memang banyak join kelas marketing. Dia akan join. Lepas tu kadang-kadang Facebook, dia dekat Facebook Facebook akan ada orang post, saya ada buat satu grup WhatsApp ni, berminat boleh join. Macam tu lah, tapi kena join cepat lah sebab memang cepat penuh. Ridwan buat sendiri pun boleh. Saya ada buat grup WhatsApp ni, bolehlah kita berbincang apa benda. Dekat kita buat satu ayat macam ni, saya ada buat grup WhatsApp ni. Bolehlah kita bersembang, nak bereklan pun tak ada masalah. Lepas tu letak link grup WhatsApp kita. Nanti akan ramai orang join, memang akan ramai orang join, sekejap je penuh. Grup WhatsApp buat macam tu. Kejap, bila diorang penuh, kita sedutlah database. Itu semua peniaga yang join tu, diorang nak buat iklan. Peniaga tu kita ajaklah pergi kelas. Tapi kalau diorang rajin, peniaga ajak pergi kelas kita, seminar kita. Kita ajarlah marketing cara yang betul. Sebab diorang ni kadang-kadang main, kebanyakannya main redah. Tapi kalau dapat, saya sebenarnya suka, saya sampai sekarang saya memang suka ejen memasak sebenarnya. Sebab trainer diorang memang ajar zero cost marketing kan. Diorang memang rajin lah. Saya memang suka lah. Ejen memasak. Dan dalam Telegram ni tak boleh lagi, tapi kita tengah buat sekarang ni software terbaru. Telegram tak boleh sedut, kena salin manual biasanya. Telegram buat ada telefon, tapi kita tengah buat software baru. Tengah buat software baru untuk Telegram. Cadangnya 2 bulan lagi, tapi saya rasa Solvi ni laju mungkin bulan depan keluar. Sebab sekarang kita baru keluar software yang untuk copywriting. Rasa lepas copywriting ni memang dah ada dah, cuma interface je tak ada lagi. Nama tak ada. Dah diorang tengah test kan ni. Software untuk Telegram. Yang tu boleh sedut nombor. Boleh sedut, boleh sama lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni juga tapi untuk Telegram. Cuma dia punya fungsi ni dia kat tepi ni. Kat tepi lah, dia melintang ke bawah bukan melintang ke atas. Itu boleh sedut Telegram. Untuk tu boleh sedut. Tapi kalau nak boleh buat manual je lah. Buat manual, salin manual je Telegram. Sebab sebelum ni saya pun manual juga, sebelum ada ni pun saya buat manual juga daripada Telegram. Saya paling suka grup One Ainon, yang Ainon Business School kot. Ainon Business School, saya paling suka grup tu. Sebab grup tu orang baik-baik, kita WhatsApp semua orang baik lah. Kita WhatsApp orang pasal promosi pun orang dia okey lah, beradab lah. Saya suka grup tu. Okey ke? Okay, Nazir, nanti saya cuba karangkan, cuba try lah, test. Copywriting tu cuba test, cuba blast, tengok jadi ke tak. InsyaAllah saya akan cuba karang nanti. Nanti saya Ridwan nanti saya bagi kalau Ridwan ada masalah nanti nak run, baru beli wabus kan. Kalau ada masalah nak run nanti WhatsApp je. Apa-apa WhatsApp je. Ni nombor ni. Nombor saya ni 017. Okay. Okay, tak ada masa. Tak ada. Kalau ada soalan, Fariha ada soalan ke? Fariha, kalau ada yang benda tak jelas, ada soalan ke? Okay, kita habiskan di sini ya. Saya tutup. Dah habiskan di sini. Lain kali, InsyaAllah
InsyaAllah kalau ada masalah nanti boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan cuba bantu kalau saya tahu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.